Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Idayu binti Arif dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Tajuk pembentangan saya pada hari ini ialah pembinaan instrumen penilaian pemimpin guru. Penyelia utama saya ialah PM Dr. Mahaliza Mansor, manakala penyelia bersama ialah PM Dr. Jamal Yunus Elias Nordin. Sebagai pengenalan, sistem pendidikan di Malaysia menelusuri ke arah pendidikan berkualiti tinggi. Ini bertepatan dengan penyusunan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Malah, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia gelombang 3 2021-2025 ini menekankan konsep kepimpinan guru. Selaras dengan pernyataan di atas, konsep kepimpinan ini dipraktikkan secara terperinci oleh beberapa orang pengkaji lepas dengan membina instrumen kepimpinan guru di mana setiap satu instrumen ini mempunyai kualiti dan berupaya menterjemahkan unsur-unsur kepimpinan guru dalam organisasi, khususnya sekolah, dengan baik. Isu dan permasalahan dalam konsep kepimpinan guru. Tanggapan umum dalam kalangan guru-guru bahawa tugas atau peranan pemimpin di sekolah hanya terletak di bawah bidang kuasa pentadbir sekolah. Selain itu, isu hanya terdapat seorang pemimpin di sesebuah organisasi, sama ada ketua atau pentadbir, adalah antara faktor-faktor utama yang menyebabkan guru-guru tidak sanggup menjadi pemimpin guru dan lebih rela menjadi pengikut sahaja. Wujud sebilangan guru yang kurang berkompeten dalam proses pengajaran dan menjadi salah satu penyebab kegagalan murid untuk mendapatkan pencapaian akademik yang cemerlang di sekolah. Hakikatnya sudah menjadi tanggungjawab seseorang guru untuk membentuk ciri-ciri murid yang berkemahiran. Ini disokong oleh Mary Hazelah dan Daas yang menyatakan bahawa kualiti murid adalah bergantung kepada kualiti guru mereka. Ini jelas menunjukkan tahap kepimpinan guru mempengaruhi kualiti murid yang dihasilkan. Satu penilaian terhadap guru berdasarkan kriteria tertentu juga perlu diukur berdasarkan ciri yang terdapat dalam diri guru selari dengan aspek kepimpinan guru. Hal ini juga seiring dengan hasrat kerajaan untuk meningkatkan kualiti guru berdasarkan perubahan dan perkembangan pendidikan di negara-negara maju di mana pemantapan kepimpinan guru dalam kalangan guru dilihat sebagai usaha bagi meningkatkan profesionalisme guru. Satu instrumen perlu dibina untuk menilai ciri-ciri pemimpin guru sebagai pengukuran keberkesanan bagi memenuhi kriteria pemimpin guru. Model pembinaan instrumen Miller et al. Telah diadaptasikan oleh penyelidik sebagai landasan panduan dalam proses pembinaan instrumen. Dalam kajian ini, instrumen baru dibina bagi memenuhi analisis keperluan kumpulan sasaran responden yang ingin diuji, konstruk ujian yang mempunyai definisi terkini serta meningkatkan kefahaman penyelidik tentang sesuatu konstruk yang ingin dikaji serta menggalakkan penyelidik untuk mencari kaedah baru yang lebih berkesan untuk mengukur konstruk tersebut. Terdapat 3 fasa dalam pembinaan instrumen dalam kajian ini. Fasa pertama ialah pembentukan konstruk dan pembinaan item. Fasa kedua, kajian rintis, manakala fasa ketiga ialah kajian sebenar dan pengesahan. Terdapat 6 langkah dalam fasa 1. Yang pertama ialah penyelidik melakukan sorotan literatur berdasarkan teori dan model. Penyelidik menganalisis secara sistematik melalui pembacaan dokumen berkaitan dengan aspek yang dikaji untuk mendapatkan proses konseptualisasi dan operasionalisasi. Berdasarkan konseptualisasi dan operasionalisasi daripada konsep, penyelidik akan menyusun item-item yang ingin diukur dalam instrumen ini mengenakan jadual penentuan item.
Satu panduan atau template menyediakan atau menulis dimensi, item, subkonstruk dan elemen mengikut kriteria yang ditentukan untuk menyediakan satu set instrumen yang mempunyai kesahan isi pengujian. Seterusnya, semakan pakar untuk kesahan adalah penting bagi memastikan bahasa dan kandungan yang dibina jelas dan memastikan kesahan pada instrumen disemak isi kandungan item kajian yang dibina bersesuaian dan menepati matlamat kajian yang hendak dikaji. Seterusnya, penyelidik melakukan pengubahsuaian terhadap item berdasarkan komen pakar penilai. Satu set soal selidik dilakukan prarintis kepada 10 orang guru untuk guru-guru ini mengenal pasti pula masalah dalam bahasa, nada, struktur dan reka bentuk soal selidik. Sekali lagi, penyelidik membaiki item untuk digunakan dalam kajian rintis. Penyediaan untuk kajian rintis dilakukan dengan menyediakan instrumen yang lengkap beserta arahan menjawab bagi mengelakkan responden tidak memahami cara untuk menjawab soal selidik yang diberikan. Fasa 2 ialah kajian rintis. Pelaksanaan kajian rintis dijalankan dengan menyediakan set instrumen untuk diberikan kepada kumpulan guru yang mempunyai latar belakang yang sama dengan kumpulan guru yang disasarkan dalam kajian sebenar. Instrumen yang digunakan perlu mengikut piawaian yang telah ditetapkan sebelum menjalankan kajian rintis. Kajian rintis ini dijalankan kepada 50 orang guru yang dipilih sebagai responden kajian, manakala semua responden yang terlibat dalam kajian rintis ini tidak dipilih dalam kajian sebenar. Setelah data diperolehi, penyelidik menggunakan perisian WinStep versi 3.69.1.11. Terdapat 5 diagnosis analisis data yang dilakukan oleh penyelidik dalam proses pembinaan instrumen ini. Yang pertama, kebolehpercayaan dan pengasingan item responden. Yang kedua, mengesan polariti item yang mengukur konstruk berdasarkan nilai PTMEA core. Yang ketiga, kesesuaian fit item mengukur konstruk. Yang keempat, menentukan item bersandar berdasarkan nilai korelasi residual terpiawai. Dan akhir sekali ialah aras kesukaran item dan persetujuan responden. Setelah itu, penyelidik sekali lagi menyemak, membaiki dan menyediakan item untuk kajian sebenar. Penyelidik menyemak kembali item dengan melihat indeks standard serta syarat-syarat yang perlu diikuti untuk mencapai standard kesahan dan kebolehpercayaan instrumen berdasarkan model pengukuran Rush. Fasa yang terakhir adalah fasa kajian sebenar dan pengesahan. Instrumen lengkap digunakan untuk kajian sebenar telah disediakan. Kemudian, instrumen ini diedarkan kepada sampel kajian mengikut sampling frame yang terdapat dalam kajian ini. Sampling frame dalam kajian ini ialah penyelidik memilih negeri Selangor dan daerah Petaling Perdana. Persempelan sistematik dilakukan dengan nilai interval 3.0 untuk memilih 46 buah sekolah yang terlibat. Manakala guru-guru bagi setiap sekolah dipilih secara rawak. Pilihan sampel guru menggunakan jadual Krejci dan Morgan dan seramai 450 orang guru terlibat dalam kajian ini. Setelah data diperolehi, sekali lagi data ini dianalisis menggunakan perisian WinStep versi 3.69.1.11. Juga menggunakan 5 diagnosis analisis data yang dilakukan dalam menganalisis data kajian sebenar. 5 itu ialah kebolehpercayaan dan pengasingan item responden. Yang kedua, mengesan polarity item yang mengukur konstruk berdasarkan nilai PTMA core. Yang ketiga, kesesuaian fit item mengukur konstruk. Yang keempat, menentukan item bersandar dan berdasarkan nilai korelasi residual terpiawai. Dan akhir sekali, aras kesukaran item dan persetujuan responden. Setelah selesai kesemua analisis ini, maka terhasillah instrumen penilaian pemimpin guru.
Sekian, terima kasih.